Ya, Alhamdulillah, sudah penonton yang kami hormati sekalian. Sekarang tibalah masanya yang kita nanti-nantikan untuk bersama dalam segmen Tazkirah ni Ramizah ya. Mudah-mudahan daripada perkongsian ini nanti akan membuka pintu hati kita ni ya. Betul. Untuk mengambil segala pengajaran dan juga iktibar ya. Daripada apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita pagi ini. Kita hadirkan Yang Mulia Ustaz Haji Awang Muhammad Najib bin Haji Awang, merupakan pegawai perkembangan agama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gembira rasanya sekali lagi pagi ini kita berkesempatan untuk bersama dengan Yang Mulia Ustaz ya, untuk memberikan sedikit tazkirah berkenaan dengan korban bukan sekadar sembelihan, penghayatan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ya. Jadi rasa-rasanya tajuk ini sesuai untuk kita ni ketengahkan ya, memandangkan kita ni hari ini sudah pun berada di 3 Zulhijjah 1487 Hijrah, dan ke depan ini nanti kita percaya orang-orang kita ni malahan juga di seluruh dunia sibuk pada ketika ini dengan persiapan bagi mereka yang berhasrat untuk melaksanakan ibadah korban ya. Jadi sebagai mukadimah awal di Ramizah ya, kita tanyakan kepada Ustaz lah terlebih dahulu mungkin boleh memberikan sedikit gambaran dan juga mukadimah awal tentang tajuk perbincangan kita ini. Ustaz, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Nabiyuna Muhammad al-Amin sayyidina rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hidayatan ila as-shawab wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirum bil ibad. Amma ba'd. Para penonton yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan izin Allah jua serta hidayahnya jua kita ni dapat bersua lagi di dalam tazkir sampai pagi keluarannya kali ini, yang mana tajuk yang diamanahkan untuk disampaikan berbunyi korban bukan sekadar sembelihan, penghayatan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Sebagai mukadimahnya, mungkin para hujaj jemaah haji, khususnya jemaah haji negara Muhammad SAW sudah berada di Makkah dan membuat persiapan untuk wukuf di Arafah. InsyaAllah akan minggu depan insyaAllah. Dan ingin dikongsikan di sini bahawa setiap bulan-bulan Islam itu, contohnya Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya, setiap bulan itu ada mempunyai keistimewaan masing-masing. Contohnya Muharram hijrah, Rabiul Awal baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Rajab peristiwa Isra dan Mi'raj, Ramadan kita ni berpuasa dan ada padanya diturunkan Al-Quran, kemudian Syawal kita ni berhari raya, Zulkaidah dan hinggalah Zulhijjah. Zulhijjah itu sendiri kalau kita lihat bahawa ia signifikan dengan ibadah haji dan ibadah kurban. Walau bagaimanapun perlu kita ni ambil perhatian bahawa keistimewaan bulan Zulhijjah itu bukan setakat pada pensyariatan dua ibadah itu sahaja. Perlu juga kita ni ketahui bahawa 10 terawal, al-ashrul awail di dalam bulan Zulhijjah itu sangat istimewa dan sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat esok insya-Allah adalah hari Jumat terbaik selain daripada hari Jumat yang lain. Sebab apa? Sebab hari Jumat esok ini termasuk dalam 10 awail, ashrul awail, 10 awal Zulhijjah. Artinya di sana Jumat, janganlah lepaskan peluang bahawa Jumat yang esok ini adalah yang terbaik daripada Jumat-Jumat hari biasa. Kemudian di antara 10 yang awal ini ada satu hari yang mana kalau kita ni beribadah, khususnya kita ni berpuasa sunat padanya, insya-Allah akan dihapuskan atau diampunkan dosa-dosa kecil kita ni setahun yang akan sebelumnya dan setahun yang akan datang. Artinya 2 tahun. Puasa apa itu? Yaitu puasa Yaum Arafah.
artinya 9 Zulhijjah. Kalau di negara Brunei Darussalam 9 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu, hari Rabu. Dan hari raya 10 Zulhijjah, hari Khamis depan insya-Allah. Maka di sini sehinggakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal amalu fi ayyamin afdala minha fi hazihi?" Qalu walal jihad, qala walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Maksudnya tidak ada amal soleh yang lebih afdal daripada amal soleh pada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, dan tidak juga jihad mampu menandinginya kecuali seorang yang keluar berjuang dengan jiwa dan hartanya lalu dia tidak kembali dengan suatu apapun, yakni orang itu mati syahid. Hadis riwayat Imam Bukhari. Betapa pentingnya juga 10 awal Zulhijjah ni, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah di dalam firman-Nya surah Al-Fajr 1 hingga 2 yang berbunyi wal fajr wa layalin ashr. Demi fajar, demi malam-malam yang 10. Menurut Ibnu Abbas, Abdullah bin Az-Zubair, Qatadah, Mujahid dan ramai lagi ahli tafsir dan salaf dan khalaf, maksud 10 malam-malam yang 10 itu dalam ayat berkenaan yang dibacakan tadi ialah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Oleh yang demikian, para salaf as-salih umpamanya Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, apabila masuk saja 10 Zulhijjah ni, ia akan mempertingkatkan amal ibadahnya dengan seluruh kemampuannya. Dan yang terakhir sebagai kesimpulan daripada soalan yang tadi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, dan apa yang jelas adapun sebab keistimewaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini ialah kerana terhimpun di dalamnya beberapa ibadah yang besar, iaitu sembahyang, puasa, sedekah dan haji. Pada waktu-waktu lain ibadah ini tidak akan terhimpun sedemikian. Mungkin itu yang boleh dikongsikan sebagai mukadimah. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Ya, itulah mukadimah tajuk perbincangan kita pada pagi ini ya, segmen Tazkirah. Korban bukan sekadar sembelihan, penghayatan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam ya. Jadi itulah setiap bulan mempunyai keistimewaannya tersendiri. Begitu juga di bulan Zulhijjah ini, bulan untuk mengerjakan ibadah haji dan juga bulan untuk melaksanakan ibadah kurban ya. Dan untuk seterusnya ini kita ni akan mendalami lagi ya, macam mana asal usul ibadah kurban ini ya. Dan mungkin ada pengajian dan tiba dapat kita lihat daripadanya. Betul. Untuk kami mengetahui lebih lanjut lagi sebetulnya Ustaz ya, apa maksud Aidil Adha dan juga Aidil Kurban, dan mungkin ada perbezaan di antaranya. Silakan Ustaz. Terima kasih. Allahumma hidayatan ila shawab, amma ba'd. Aidul Adha atau Aidul Kurban terdiri daripada 3 komponen, iaitu perkataan Aid. Aid itu sendiri artinya kembali kepada Allah, kembali kepada asal yang mulanya. Kemudian kalau dikaitkan dengan tempat, ia disebutkan ma'ad. Firman Allah dalam surah Al-Qasas, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad, tempat kembali. Kalau dikaitkan perkataan Aid dengan masa, ia berbunyi mi'ad. Firman Allah dalam surah Ali Imran, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan memungkiri janji-janjinya. Itu perkataan Aid. Adha pula atau ia berkaitan dengan sembelihan. Kalau dikaitkan dengan waktu, ia samalah seperti kita ni melakukan ibadah kurban, iaitu tepat pada waktu duha, selepas sembahyang sunat hari raya. Itu adha atau adhiyah. Kurban pula berasal daripada perkataan qaruba yang bermaksud dekat ataupun hampir. Kurban artinya sangat dekat ataupun sangat hampir. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah pula ialah menyembelih binatang tertentu
pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk beribadah ataupun mendekatkan diri, menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja peristiwa ibadah kurban ini, iaitu melalui seorang bapa dan anak. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim, kita lihat di sini digelar sebagai Khalilullah. Kenapa? Kerana ia sebagai kekasih Allah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Surah An-Nisa ayat 125. Selalunya orang yang kita ni kasihi ni, orang yang kita ni sayang ni, ianya selalu dekat dengan kita ni. Sama juga Nabi Ibrahim. Kalau kita ni perhatikan peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda diletakkan pada langit yang ketujuh yang berhampiran dengan Sidratul Muntaha. Itu membuktikan bahawa Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang dikasihi Allah, dan sehingga ia dinamakan sebagai Khalilullah. Kemudian juga Nabi Ibrahim adalah salah seorang Nabi yang digelar sebagai Ulul Azmi, yang banyak rintangan, yang banyak cobaan, yang banyak dugaan di dalam kehidupannya. Manakala dalil pensyariatan ibadah kurban ini dalam surah Al-Kautsar ayat 2, fasalli li rabbika wanhar. Oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah kurban, yakni sebagai rasa bersyukur. Dalam hadis riwayat muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW telah berkorban dengan menyembelih 2 ekor kibas yang berwarna putih dan bertanduk. Baginda sendiri yang menyembelih kedua-duanya, dan baginda telah menyebut nama Allah, bertakbir sambil meletakkan kakinya di atas tengkuk kibas tersebut. Mungkin di sini ingin dikongsikan juga mengenai dengan hukum korban ini. Ada beberapa hukum. Kalau korban itu dinazarkan, maka hukum korban itu adalah wajib. Tapi kalau tidak, ianya adalah hukumnya sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Wallahu a'lam. Ya, jadi itulah Idul Adha dan juga Idul Kurban. Ya. Jadi saya tertarik dengan ibadah kurban ini tadi ya. Yang ingin saya tanyakan seterusnya adalah rincian. Mungkin Ustaz boleh mengungsikan macam mana kronologi peristiwa kurban tersebut. Terima kasih. Allahumma hidayatan ila shawab amma ba'. Saya mulakan dengan perkahwinan di antara Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Selepas berkahwin, maka mereka ini mendambakan seorang zuriat, seorang anak. Lalu baginda Ibrahim pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan munajatnya, yaitu Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Surah As-Saffat ayat 100. Artinya lama Nabi Ibrahim mendapatkan anak. Artinya ia berusaha dengan munajat doa Rabbi habli minas solihin. Setelah itu dikurniakanlah ia anak. Setelah sekian lama. Setelah sekian lama menanti, akhirnya dikurniakan oleh anak. Di dalam firman Allah SWT ada dinukilkan, yaitu 101, fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kami berikan kepadanya berita yang menggembirakan, bahawa ia akan beroleh seorang anak yang lemah lembut, budi pekertinya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Setelah beranak hidup letong macam biasa di Palestin. Kemudian Allah memerintahkan baginda untuk meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang tandus, yang tidak ada apa-apa. Ini dinukilkan dalam surah Ibrahim ayat 37, yang tafsirnya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, yakni Baitullah yang dihormati.
Sudah sekian lama beliau terpisah dengan istrinya. Sebelum berpisah tu ibu kepada Nabi Ismail, iaitu Siti Hajar, bertanya kepada Nabi Ibrahim. Faqalat lahu Allahu allazi amaraka bihaza? Qala na'am. Qalat izan la yudayyi'una. Artinya, akhirnya ibu Ismail bertanya, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk berbuat demikian? Ibrahim pun menjawab, iya. Kemudian Siti Hajar pun membalas, kalau begitu Allah tidak akan melantarkan kami, membiarkan kami. Kemudian apa yang berlaku, sudah meninggalkan tanpa bekalan sedikitlah saja tu. Kemudian kalau kita ini perhatikan ceritanya yang menggunakan Nabi Ismail masa tu kering leher, maka Siti Hajar pun lari mencari air di antara Safa dan Marwah. Dan tiba-tiba dengan izin Allah SWT, hampir dengan Nabi Ismail itu keluar air Zam-Zam. Itu ceritanya. Setelah berpisah, maka diperintahkan lagi Nabi Ibrahim ke Makkah untuk untuk mendirikan Ka'bah. Dalilnya apa? Dalilnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 127, tafsirnya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada amalan kami, sesungguhnya Engkaulah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sudah itu, turun lagi perintah daripada Allah SWT untuk menyembelih. Apa dalilnya? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Surah As-Saffat ayat 102. Tafsirnya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka fikir-fikirkanlah apa pendapatmu. Dalam berunding dulu ni ya. Berunding dulu. Kemudian Nabi Ismail pun menjawab, ya abati. Lihat perkataan ya abati. Kalau bahasa Arab, abun artinya bapa. Kalau abati ini artinya bapa yang dikasihi, yang dihormati, yang disayangi. If'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk dalam orang-orang yang sabar. Yang dapat dilihat di sini bahawa ketaatan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam yang disuruh untuk menyembelih anaknya, maka dengan ketaatan itu Nabi Ismail lalu sudah pada akhirnya digantikan dengan seekor binatang kibas. Di sanalah pengorbanan seorang anak dan seorang ayah. Untuk atas dasar apa? Atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, begitulah ya kronologi peristiwa ibadah kurban. Jadi daripada sana barulah kita ni diperintahkan melakukan ibadah kurban sebagai syiar syiar Islam. Beribadah kurban ini tadi ya. Dan kalau kita melihat dengan hasil cerita ataupun peristiwa kronologi yang dikongsikan oleh Ustaz sebentar tadi, pasti ada ibrah di sebaliknya. Dan mungkin seterusnya yang mulia Ustaz dapat kongsikan. Terima kasih. Allahumma hidayatan ila shawab. Mari kita ni belajar atau mengambil ibrah bersama-sama tentang pengorbanan satu perjuangan daripada seorang tokoh Nabi, yaitu ayah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Seorang yang selalu kita disebut namanya di dalam sembahyang kita ni pada tahiyat akhir. Seorang ayah yang dilihat sebagai idola dan inspirasi kepada anak yang terpisah selama lebih kurang 13 tahun.
apa yang boleh kita ni ambil? Yang pertama, redha dan ikhlas. Atas dasar apa? Atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syura atau berunding membawa keberkatan. Artinya kalau ada apa-apa permasalahan, maka hendaklah kita ni berunding. Meeting kita ni. Perlu ada perbincangan di dalam beberapa perkara yang penting di dalam kehidupan kita ni. Dan yang terakhir mungkin dapat diambil daripada kisah itu ialah sifat sabar. Kenapa? Sebagai seorang anak kita ni perlu menghormati kedua orang tua kita ni. Apa segala keputusan, decision yang dibuat oleh kedua orang tua kita ni pasti ada hikmah yang kita ni indah tahu. Kita ni sebagai anak perlu mentaati. Betul. Dan mengikuti apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang oleh kedua orang tua kita ni. Mungkin itu yang boleh dikongsikan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ya, tapi itulah kan apabila kalau kita ni lah orang zaman sekarang kan ya, mendengar indung akan menyembelih anak. Memang perasaan kita ni agak takut Betul. Kalau dari sudut pandang Nabi Ismail, ini adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi Nabi Ibrahim yang satu-satunya cahaya matanya, Nabi Ismail alaihi salam yang disayangi akan dikorbankan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah demi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan, akhirnya digantikannya dengan kibash ini tadi. Jadi perbincangan kita ini apa yang dapat Ustaz simpulkan? Terima kasih. Allahumma hidayatan ila shawab. Mula-mula ingin dikongsikan di sini bahawa hikmah disyariatkan ibadah korban itu apa? Menghidupkan erti pengorbanan yang besar yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam sebagai tanda pengabdian diri dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga hikmahnya menambah kasih sayang dan ikatan persaudaraan sesama umat Islam. Ini apabila kita ni mengerjakan ibadah korban, daging korban itu kita ni agih-agihkan. Dengan adanya pengagihan itu, kita ni mengeratkan tali persaudaraan kita ni sesama manusia. Kemudian saya ingin bawakan di sini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tafsirnya, daging dan darah binatang korban itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah ketakwaan kamu. Artinya peristiwa ini peristiwa di antara Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam ini mengajar kita ni bahawa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala mesti mengatasi segala-galanya. Itu yang pertama. Yang kedua, pengorbanan adalah jalan menuju kemuliaan. Kita ni contoh ni di batas hijrah, kita ni akan berhijrah. Hijrah pun perlu kepada pengorbanan. Jadi pengorbanan itu penting. Kemudian yang ketiga, iman bukan sekadar ucapan, tetapi dibuktikan dengan ketaatan. Keempat, keluarga yang soleh dibina atas dasar tauhid dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula, Idul Adha menjadi syiar penyatuan umat Islam seluruh dunia, khususnya melalui ibadah haji di Makkah dan amalan kurban di seluruh pelosok dunia Islam. Sebagai tadabbur yang lebih dalam lagi untuk kita ni aplikasikan di dalam kehidupan kita ni, tanyakan pada diri kita ni, apakah Ismail yang paling kita ni sayang di dalam kehidupan ini? Maksudnya yang apa yang akan kita ni korbankan. Kalau ibadah korban Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail itu yang paling disayangi. Kalau
Kalau kita ini apa? Apa yang kita korbankan demi untuk keluarga atau seumpamanya. Yang kedua, soalan muhasabah. Adakah harta, pangkat, ego atau keinginan dunia menghalang kita ni daripada taat kepada Allah? Yang ketiga, sejauh mana kita ni sanggup berkorban demi agama, keluarga dan akhirat. Itu yang perlu ditanyakan pada diri kita sendiri. Allah tidak memerlukan darah korban itu. Yang Allah nilai ialah hati kita ni yang berselimut dengan ketakwaan kepadanya. Mungkin itu yang boleh dikongsikan sebagai kesimpulannya. Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah, sangat molek sekali ya apa yang kita bawakan dalam segmen Tazkirah pada kali ini. Korban bukan sekadar sembelihan, malah ia merupakan penghayatan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi alhamdulillah kita ucapkan terima kasih Yang Mulia Ustaz Sama-sama. atas perkongsian kita pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.